Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azlina binti Ghazali. Hai, saya Nurul Hafizah binti Zulfadli. Hai, saya Nazura Masari. Baiklah, hari ini kami akan menceritakan sedikit mengenai Brazilian snack, iaitu produk kampung yang telah kami pilih untuk dikomersialkan. Perniagaan kami adalah perniagaan yang menghasilkan produk makanan. Kami menghasilkan produk berasaskan sayuran tempatan, iaitu sayur bayam Brazil. Daripada proses awal, iaitu proses membuat, menerima bahan dan pengedar produk dilakukan oleh kami sendiri. Ia dapat menjimatkan kos supaya kami dapat menjual produk dengan harga mampu milik dan pada masa yang sama kami mendapat keuntungan yang maksimal. Kami memilih untuk menggunakan produk makanan yang dinamakan Brazilian snack. Brazilian snack didatangi dengan 3 perisa, iaitu perisa asli, manis dan pedas. Kami juga menerima tempahan daripada majlis seperti majlis perkahwinan, pertunangan, kemudi dan lain-lain. Perniagaan kami mempunyai 5 visi, iaitu yang pertama, membuka sebuah perniagaan yang terkenal di seluruh Malaysia, malah di Asia Tenggara. Yang kedua, memenuhi keperluan dan permintaan pelanggan yang sentiasa menginginkan pembaharuan dari semasa ke semasa. Yang ketiga, menyediakan produk makanan yang berasaskan bahan tempatan. Seterusnya, menerima tempahan tidak kira walau di mana anda berada dengan kepelbagaian produk yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, menjadi sebuah premis perniagaan yang menjanjikan kenikmatan dan kepuasan kepada para pelanggan. Perniagaan kami juga mempunyai 5 misi, iaitu yang pertama, menyediakan produk yang halal, berkualiti serta dipercayai. Yang kedua, menyediakan produk makanan tempatan yang enak, murah dan mudah dimakan. Seterusnya, berusaha mencipta kelainan pada produk keluaran kami dari semasa ke semasa untuk menambat hati pelanggan dan bagi mengekalkan kesetiaan pelanggan terhadap produk keluaran kami. Yang keempat, berusaha mencapai kualiti pengeluaran dan kebersihan bagi memperoleh kepercayaan pelanggan. Yang seterusnya, berusaha mengembangkan perniagaan atau meneruskan pasaran ke satu tahap yang lebih tinggi dengan kepelbagaian produk yang akan sentiasa dapat menambat hati pelanggan. Terdapat 3 nilai penjenamaan dalam perniagaan kami. Nilai yang pertama adalah nilai keberanian. Berani untuk membentuk masa hadapan yang lebih baik. Nilai yang kedua adalah nilai mengenali. Kami ingin Brazilian snack dikenali di seluruh Malaysia dan Asia Tenggara. Nilai yang ketiga adalah nilai hormat. Nilai ini diterapkan kepada pengguna agar berasa hormat dan menyokong produk keluaran Malaysia. Logo ini dicipta oleh Nazura Masari yang mengilhamkan gambaran bayam Brazil yang merupakan bahan utama dalam penghasilan Brazilian snack. Gambar tersebut merupakan gambar bayam Brazil yang sebenar yang diambil olehnya yang ditanam sendiri di rumah. Penggunaan warna hijau yang digunakan adalah bagi menumpukan kebaikan sayuran hijau kepada kesihatan pengguna. Logo yang dicipta sederhana dan ringkas ini menggambarkan betapa mudahnya penggunaan produk ini sehingga digelar snack. Tumpuan utama pelanggan kami adalah penduduk yang berada di kawasan sekitar Bangi, dan perniagaan kami juga tidaklah tertumpu kepada satu peringkat umur sahaja, malah ia terbuka kepada semua lapisan umur, termasuklah kanak-kanak kecil, remaja, orang dewasa dan juga warga tua. Walaupun ia berasaskan sayuran, ia tidak mempunyai rasa yang pahit di mana kanak-kanak boleh menerimanya. Daripada aspek jantina pula, perempuan dan lelaki kedua-duanya adalah menjadi sasaran kami. Dan daripada segi pendapatan, oleh kerana harga yang kami letakkan adalah tidak melebihi daripada RM10, jadi ia adalah harga mampu milik di mana pendapatan bukanlah halangan untuk membeli produk keluaran kami. Sasaran pasaran kami daripada segi snackografi, kami tidak mementingkan kelas sosial seseorang. Hal ini kerana produk yang kami keluarkan adalah berbentuk makanan. Oleh itu, tidak kiralah individu itu daripada kelas atasan maupun pertengahan atau bawahan, mereka semua pasti memerlukan makanan. Selain itu, sasaran pasaran kami juga tertumpu kepada personaliti seseorang. Personaliti yang kami cari adalah seseorang yang bersifat agresif. Hal ini kerana seseorang yang bersifat agresif lebih cenderung untuk mencuba satu kelainan yang baru. Oleh itu, kami percaya melalui mereka inilah pasaran kami akan lebih tersebar luas. Perniagaan kami menyasarkan penduduk di seluruh kawasan di Malaysia, tetapi kami lebih tertumpu kepada kawasan-kawasan yang berada di sekitar Bangi. Di kawasan sekitar Bangi terdapat banyak perumahan. Malahan, terdapat satu institut pengajian tinggi, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, yang juga menjadi sasaran utama kepada produk keluaran kami.
Baiklah, mengenai produk kami, proposition value yang ditawarkan dalam produk kami yang pertama iaitu kepelbagaian perisa. Antara perisa yang terdapat dalam produk kami yang pertama adalah original, kemudian spicy dan juga manis. Kami bukan menawarkan hanya satu jenis perisa, bukan dua, malah kami menawarkan 3 jenis perisa supaya pengguna dapat memilih mengikut cita rasa mereka yang tersendiri. Bukan itu sahaja, malahan produk kami juga merupakan salah satu kudapan sihat kerana kita sedia maklum bayam mengandungi banyak kebaikan vitamin dan zat yang diperlukan oleh badan. Oleh itu sangatlah sesuai untuk dijadikan sebagai kudapan ketika waktu lapar. Produk kami juga senang untuk dibawa kerana kami mendatangkan dalam 2 bentuk pembungkusan, iaitu pembungkusan dalam bentuk balang dan yang kedua dalam bentuk beg kertas ziplock. Antara ciri-ciri produk kami adalah yang utama sekali sudah tentu halal kerana kami meneliti daripada proses pengeluaran hinggalah ke pengedar. Seterusnya, produk kami mudah didapati dengan cara COD dan juga melalui pos. Bukan itu sahaja, malahan pembungkusan yang kami gunakan kami datangkan dalam 2 jenis iaitu ziplock dan juga balang untuk mengelakkan produk daripada harga yang kami tawarkan juga adalah mampu milik kerana kami meletakkan pada harga yang dibatutkan agar semua masyarakat dapat menggunakan produk kami. Mengenai pesaing pula, beberapa pesaing yang telah kami kenal pasti dalam industri sama iaitu Bayam Rare dan kemudian Keripik Sedap Kanurai dan juga pesaing utama kami iaitu Kudap-Kudap Viral. Analisis SWOT ke atas Kudap-Kudap Viral iaitu pesaing utama kami telah dijalankan dan kami mendapati bahawa kekuatan Kudap-Kudap Viral adalah mereka telah berada dalam pasaran lebih lama yang menjadikan mereka punya saiz pasaran lebih besar dan juga mereka menjual variasi jenis keripik dalam satu masa. Kelemahan mereka pula adalah mereka mengambil masa untuk memproses produk mereka adalah agak lama. Peluang yang kami nampak adalah kami boleh menyediakan produk stok sedia ada dengan lebih banyak dalam pasaran semasa dan mencari alternatif untuk menyiapkan produk dalam masa yang lebih singkat berbanding mereka. Traits yang terdapat daripada Kudap-Kudap Viral adalah mereka mempunyai hubungan baik dengan ramai artis. Baru-baru ini sahaja, mereka telah menjadi salah seorang sponsor bagi majlis kahwin seorang selebriti tanah air yang menjadikan produk mereka lebih dikenali. Manis melekit. Korang kalau nak try rasa keripik abang. Okey, baiklah, sekarang kita akan meneliti lebih dalam mengenai produk kami iaitu Brazilian Snack. Seperti yang telah saya maklumkan di video sebelum ini, produk kami merupakan produk yang berkhasiat, tahan lama, mampu milik dan selain daripada mempunyai pelbagai perisa, produk kami juga menggunakan bahan-bahan yang natural yang tidak akan memberi kesan sampingan kepada pengguna. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada penjelasan. Kenapa kami menamakannya Brazilian Snack? Sebenarnya, kami menamakan Brazilian Snack adalah berasal daripada bahan yang kami gunakan itu sendiri iaitu bayam Brazil. Kami tidak mengambil kataan bayam tapi kami mengambil kataan Brazil dan menggunakan perkataan Brazil daripada Spanish dan English snack dan kami menggabungkannya lalu terhasillah Brazilian Snack. Kenapa kami terfikir untuk meletakkannya sebagai Brazilian Snack? Ini supaya apabila masyarakat mendengar perkataan Brazilian Snack, mereka akan tertanya-tanya, apa itu keripik Brazil? Adakah keripik itu berasal dari Brazil? Dan apabila masyarakat mula menyelongkar dan tertarik dengan produk kami, maka mereka akan menggunakannya. Itulah motif utama kami menamakannya sebagai Brazilian Snack. Bukan itu sahaja, malah jika ada pengguna kami yang ingin membuat permintaan seperti ingin menjadikan Brazilian Snack kami sebagai door gift ataupun buah tangan kepada tetamu di majlis pertunangan ataupun majlis kahwin apa majlis sekalipun, kami boleh berunding dengan mereka dan kami akan datangkan dalam bentuk ziplock mini untuk mereka berikan kepada tetamu yang hadir ke majlis mereka. Baiklah, mengenai pelabelan pula. Pada pembungkusan produk kami ada meletakkan logo produk kami di bungkusan tersebut untuk menunjukkan bahawa ini adalah produk kami yang berbeza dengan produk lain. Ini adalah supaya masyarakat ataupun pengguna yang ingin menggunakan produk kami dapat membezakan mana satu keluaran kami dan mana satu keluaran peniaga yang lain. Dan selain itu, pada pembungkusan produk kami juga, kami ada menyertakan sekali kandungan maklumat nutrisi pada bungkusan tersebut agar
masyarakat ataupun pengguna yang ingin mengkonsumsikan produk kami dapat tahu apa yang mereka konsumsikan dalam badan mereka, dan mereka dapat melihat nutrisi-nutrisi yang terdapat dalam produk kami dan menjadikan pengguna tidak ragu-ragu untuk menggunakan produk kami. Sebagai permulaan, perniagaan kami menggunakan pengedaran secara langsung, iaitu daripada pengeluar terus kepada pengguna. Kami juga ada menyediakan perkhidmatan penghapusan bagi mereka yang berada di luar kawasan sasaran utama kami, dan juga bagi mereka yang malas untuk keluar rumah, kami juga ada menyediakan perkhidmatan bayaran semasa penghantaran. Penetapan harga kami terdiri daripada 4 aspek. Yang pertama adalah pengguna. Oleh sebab sasaran kami adalah kepada semua golongan pengguna, maka harga yang kami tawarkan adalah harga mampu milik untuk kesemua golongan. Aspek yang kedua ialah kos. Melalui penelitian terhadap kos, kami dapat menentukan harga yang minimum yang dapat ditawarkan kepada produk. Perniagaan kami meletakkan harga yang dapat meliputi kos mengeluar, mengagih dan menjual keluaran, dan pada masa yang sama dapat memberi pulangan yang setimpal terhadap usaha dan risiko yang dihadapi. Aspek seterusnya iaitu aspek ketiga ialah dasar kerajaan. Perniagaan kami juga turut patuh kepada dasar kerajaan. Hal ini kerana kerajaan mampu mempengaruhi penetapan harga melalui dasar, akta dan peraturan tertentu dalam negara. Aspek yang terakhir dalam penetapan harga ialah persaingan. Keputusan penentuan harga produk keluaran kami adalah bergantung kepada harga yang ditawarkan oleh pesaing. Hal ini kerana produk perniagaan yang mempunyai fungsi dan bentuk yang hampir sama perlulah mempunyai peletakan harga yang lebih kurang sama. Walaupun harga yang kami tawarkan adalah lebih kurang sama, ia masih mampu menarik minat pelanggan melalui keistimewaan yang terdapat pada produk keluaran kami. Produk yang kami keluarkan adalah produk baharu di pasaran. Oleh itu, kami menggunakan strategi penembusan harga. Strategi ini ialah strategi meletakkan harga permulaan pada tingkat yang lebih rendah untuk menembusi pasaran yang lebih luas dan mampu dibeli oleh pengguna. Perniagaan kami turut menggunakan strategi harga psikologi dalam aspek harga ganjil. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi emosi pengguna. Oleh sebab itu, kami meletakkan harga pada RM9.90 pada produk keluaran kami, kerana ia dapat menunjukkan produk itu lebih murah jika dibandingkan dengan harga genap iaitu RM10. Dalam mempromosikan produk keluaran kami telah menggunakan dua cara, iaitu yang pertama melalui periklanan di mana kami telah menggantung banner, dan yang kedua membuat promosi melalui media massa iaitu televisyen dan majalah, dan yang seterusnya iaitu yang ketiga menyediakan risalah yang akan diedarkan kepada orang ramai. Kaedah yang kedua adalah secara jualan langsung. Kami menjual produk Brazilian Snack secara terus kepada pelanggan di samping dapat mempromosikan produk kami. Cara ini lebih meyakinkan pelanggan untuk membeli produk kami tanpa ragu-ragu. Ia juga dapat mewujudkan hubungan berpanjangan antara kami dan pelanggan, dan ini akan mendorong pelanggan untuk membuat ulangan pembelian. Dalam campuran media, kami telah menggunakan media massa dan juga media sosial. Dalam media massa, kami membuat promosi melalui televisyen dan majalah. Manakala dalam media sosial, kami mempromosikan produk keluaran kami melalui media WhatsApp, Instagram dan juga Facebook. Belanjawan pemasaran adalah seperti yang dipaparkan di skrin. Modal promosi adalah sebanyak RM500 di mana ia merangkumi semua kaedah periklanan termasuklah banner, risalah, majalah, televisyen dan medium periklanan di sosial media. Usniaga harian kami adalah sebanyak RM1,100 sebulan di mana RM100 untuk pengangkutan dan RM1,000 untuk gaji pekerja, dan jumlah untuk keseluruhan adalah sebanyak RM1,600. Antara objektif strategi campaign yang kami lakukan adalah dapat menyebarkan maklumat mengenai produk kami iaitu Brazilian Snack kepada pengguna, dapat meningkatkan permintaan dan meningkatkan jualan Brazilian Snack sebanyak 70%, dan dapat menerapkan nilai dan kebaikan Brazilian Snack kepada pengguna. Kumpulan sasaran bagi strategi campaign dalam penjualan dan pemasaran brand Brazil adalah pengguna yang menetap di sekitar kami. Ia termasuk kanak-kanak, remaja dan dewasa. Selain itu, kami ketemu juga kepada pelajar, pengguna yang berpendapatan sederhana dan pengguna yang berpendapatan tinggi yang tinggal di sekitar kami. Kami bersasarkan juga kepada pengguna yang gemar memakan sayur dan tidak gemar memakan sayur. Kerana kami ingin pengguna yang tidak gemar memakan sayur menjadikan Brazilian Snack sebagai alternatif baru yang mereka gemar memakan sayur yang bermula daripada snacking. Promosi yang kami tawarkan adalah diskaun belian secara berkas sekiranya membeli 50 bekas dan ke atas. Yang kedua, mendapat voucher potongan RM10 sekiranya pembelian
ada 30 pelanggan yang terawal. Terdapat dua pilihan media kami. Yang pertama adalah media massa, iaitu seperti risalah dan televisyen melalui periklanan yang dapat memperkenalkan produk kami kepada pengguna. Yang kedua adalah media sosial seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp yang dapat menjimatkan kos periklanan kami. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Diharap rakyat Malaysia akan sentiasa dapat menyokong barang buatan Malaysia dan tidak lupa juga kepada produk kampung. Diharap agar produk kampung sentiasa berada di hati para